Panglima Dalam membawa masuk jejawat-jejawat pembawa sundang, keris panjang, payung dan lembing kerajaan ke Balerong Seri.
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri bersama-sama Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar serta Duli Yang Amat Mulia Raja Dihili Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda berangkat masuk ke Balairung Seri. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patik, mohon diampun. Dengan penuh hormat dan takzimnya Patik merafakkan sembah, memohon ampuni limpah perkenan ke bawah duli-duli yang maha mulia tuanku untuk mempersilakan yang amat berbahagia orang kaya Temenggung Paduka Raja menghadap. Yang amat berbahagia, orang kaya Temenggung Paduka Raja titah dipanggil menghadap.
Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Patik merafak sembah, memohon limpah perkenan ke bawah duli tuanku untuk memulakan istiadat menghadap sembah taat setia dan istiadat penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak Darul Ridwan pada pagi ini. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Titah dijunjung, ampun tuanku. Menjunjung titah adalah dengan ini istiadat menghadap sembah taat setia dan istiadat penganugerahan darjah-darjah kebesaran negeri Perak Darul Ridwan sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan pada tahun ini dizahirkan sekarang. Istiadat menghadap sembah tahniah dan taat setia. Ampun tuanku, titah persembahan tahniah dan sembah taat setia Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridwan bagi pihak raja-raja dan orang-orang besar negeri Perak. Dengan titah, warkah titah persembahan dibawa masuk oleh Yang Dihormati Tuh Demang Perwira Encik Abdul Rashid bin Hussein Shah, penolong setiausaha sulit kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan. Yang dihormati, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Maha besar Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang melimpahkan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang melengkapi segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Selawat dan kesejahteraan ke atas Rasul junjungan dan penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian. Kurniakan rahmat ke atas baginda, demikian juga ke atas keluarga dan para sahabat baginda yang merupakan bintang-bintang penunjuk yang mencernakan cahaya. Seterusnya ke atas sekalian para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada-Mu jua ya Allah sehingga ke hari kebangkitan. Ya Rafi'ud Darajat, Daulat Tuanku Shah Alam, menghadap Paduka Seri Ayahanda Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah yang bersemayam dengan penuh daulat dan darjat, kebesaran dan kemuliaan di singgasana takhta Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan. Menghadap Paduka Bonda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Bainun, Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan. Ya Malik, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, dengan berkat keagungan nama-nama-Mu, hamba-Mu ini dengan ingatan yang bening, dengan hati yang hening, melafazkan kalam yang tulus dari pancaran mata hati akan kalimah kesyukuran yang setinggi-tingginya atas anugerah rahmat-Mu jua ya Allah, yang telah melanjutkan usia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah dengan keafiatan, membolehkan berlangsungnya istiadat sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda kali ke-84. Ampun Tuanku, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Almarhum, ketika merangka formula membentuk kerajaan merdeka, amat menghayati bahawa sistem pemerintahan berteraskan raja terlalu berharga dan terlalu bernilai untuk ditiadakan. Yang Teramat Mulia Tunku lalu memilih mengasaskan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat, memperkenalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedaulatan raja diberikan wajah baru, dirangkaikan dengan suara rakyat dalam satu ikatan harmoni. Istiadat pada pagi ini melambangkan citra untuk terus mendaulatkan institusi raja, satu pelanjutan adat, satu kesinambungan budaya berlangsung dalam era modernisasi. Betapa keindahan adat, betapa kekayaan budaya kukuh teranyam
dalam tradisi negara bangsa. Persekutuan Tanah Melayu ketika menghadapi option menggubal perlembagaan merdeka tidak sekadar mengekalkan tradisi beraja di peringkat negeri, malah telah memperkenalkan satu lagi lapisan pemerintahan beraja di dalam sistem persekutuan dengan mewujudkan seorang kepala utama negara bergelar Yang di-Pertuan Agong, raja kepada seluruh persekutuan. Secara harfiahnya, gelaran tersebut bermaksud dia yang terulung di kalangan kami, iaitu primus inter pares. Sesungguhnya, kewujudan takhta kepala utama negara dan kaedah lantikan Yang di-Pertuan Agong adalah satu kehebatan keaslian inovasi yang telah mengekalkan identiti negara bangsa. Tahun ini, negara bukan sahaja telah menobatkan pertabalan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14, malah dunia menyaksikan keistimewaan sistem beraja di Malaysia. Duli Yang Maha Mulia Al-Muttasimu Bilahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dikurniakan ilahi bersemayam di takhta pemerintahan utama negara buat kali keduanya. Peristiwa ini sangat unik. Peristiwa unik ini telah dimungkinkan berlaku bermula dari semangat berunding yang dicapai oleh Raja-Raja Melayu. Kaedah lantikan kepala utama negara adalah hasil dari kata sepakat yang dicapai di antara raja-raja dengan pimpinan rakyat. Ia dihasilkan dari pemikiran jauh lagi mantap, berteraskan hikmah, kebijaksanaan dan kearifan Raja-Raja Melayu dalam menghayati dan mengadaptasi semangat demokrasi, meletakkan susunan adab, menabalkan Yang di-Pertuan Agong secara bergilir setiap 5 tahun di kalangan 9 Raja Melayu. Satu proses lantikan yang amalannya tidak terdapat di mana juga di dunia ini. Keluhuran institusi raja perlu dipelihara dari sebarang bentuk penodaan agar warga kekal menabur bunga setia. Ketika warga kelihatan semakin hanyut di lambung emosi, amatlah penting diperingatkan semula kisah perit hikayat lama, betapa akibat fitnah dan kerana hasad dengki takhta telah disalah pengaruh. Tercetuslah sengketa antara dua saudara yang sebangsa, seagama, seperguruan. Bisa Taming Sari ditusuk ke dada saudara sendiri, yang tewas terkubur tanpa setunggul nisan jasa, yang menang dihempas gelombang serba salah sepanjang masa. Betapa dang baru memamah pahit sirih derita, bergambir dan berpinang sengsara ke akhir usia, dan keagungan Melaka akhirnya luntur. Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Raja berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan, payung penyatuan. Untuk itu, titah peringatan Paduka Seri Ayahanda supaya raja kekal berada di atas segala polemik politik amatlah penting dijunjung untuk membolehkan institusi raja berupaya berperanan secara berkesan
sebagai penimbang tara yang adil lagi saksama dalam mendamaikan sebarang perselisihan dan untuk memastikan takhta diterima dengan dada lapang dan hati terbuka apabila diperlukan berperanan menurunkan suhu yang berkemungkinan mendidihkan lava-lava persengketaan. Semoga dengan kearifan dan kebijaksanaan Paduka Seri Ayahanda, institusi takhta pemerintahan akan terus bertenaga, kekal dinamik, berupaya memenuhi tuntutan dan keperluan semasa, terutama dalam memenuhi peranan sebagai instrumen kesatuan dalam kepelbagaian. Ampun tuanku, di istiadat ini, Paduka anak anda, Paduka ayah anda Raja Dihilir, sekalian Raja bergelar, waris negeri, kerabat diraja, orang besar, ahli Dewan Negara, merafak sembah, mengulangi ikrar penuh taat, penuh setia, mendukung bersama amanah yang sedang digalas di bahu Paduka Seri Ayahanda. Paduka anak anda, Paduka Ayahanda Raja Dihilir, sekalian Raja bergelar, waris negeri, kerabat diraja, orang besar, ahli Dewan Negara, setiap seorang dari pacal Paduka Seri Ayahanda itu bertekad dan sekaliannya berazam untuk memastikan institusi beraja kekal pacak berdiri di bumi warisan bangsa ini. Semoga duli tuanku dilimpahkan kekuatan, dilimpahkan perlindungan, kekal sebagai tiang seri kepada negeri dan warga. Ya Ghafar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, hamba-Mu sekali lagi memohon ihsan dari-Mu agar Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah dan Raja Permaisuri Tuanku Bainun terus berada dalam kerukunan, dikurniakan keafiatan, dianugerahkan taufik, dilimpahkan hidayah. Semoga Paduka Seri Ayahanda dan Paduka Bonda senantiasa mendapat lindungan ilahi, bersemayam di takhta singgasana dengan penuh keberkatan fit dunia wal akhirat. Dergahayu tuanku, daulat tuanku Shah Alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, sembah ucapan tahniah dan sembah taat setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Daur Ridwan bagi mewakili kerajaan dan rakyat. Dipersilakan Yang Berusaha Encik Zulkifli bin Abdullah, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, membawa masuk warkah ucapan persembahan. Yang Berusaha dipersilakan.
Yang amat berhormat Menteri Besar Perak Daur Ridwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Aizuddin Shah Ghafarallahu lah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sarwa sekalian alam, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kepadamu ya Allah kami sembah dan kami taati. Engkaulah yang mengeluarkan kami daripada kegelapan kepada cahaya iman yang benderang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan dan sebaik-baik ikutan, yang diutuskan sebagai pembawa rahmat ke sekalian alam. Di pagi yang penuh barakah ini, patik memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua, patik dan isteri serta rakyat jelata dapat berhimpun dalam suasana penuh adat istiadat untuk merafak sembah, menjunjung kasih dan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku sempena ulang tahun keputeraan Tuanku yang ke-84. Patik dan seluruh rakyat jelata merafakkan ikrar kesetiaan yang teranyam rapi, tersimpul mati ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku. Semoga Paduka Seri Tuanku dan duli Yang Maha Mulia Permaisuri sentiasa beroleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat dan nikmat kesejahteraan serta berada dalam keadaan afiat sepanjang masa. Ampun tuanku, dalam majlis penuh adat istiadat ini, izinkan patik dan sekalian hamba rakyat merakamkan junjungan kasih akan terpeterinya keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan dan keadilan sepanjang pemerintahan tuanku yang ditamsilkan bagai kerdipan bintang timur yang menyuluh di kala gelita. Demikian kisah negeri yang aman, namanya Perak Darul Ridwan. Rakyat hidup dalam kesejahteraan di bawah naungan Baginda Sultan. Sultan bernama Sultan Azlan memerintah negeri berteraskan keadilan. Kebajikan rakyat sentiasa didahulukan, tak kira kaum atau keturunan. Kesetiaan rakyat tak pernah pudar, baik di desa atau di bandar. Walau gelora datang mencabar,
taat setia takkan tercalar. Ampun Tuanku, ketaatan dan kesetiaan rakyat jelata ke bawah duli Tuanku tetap kukuh dan padu. Patik percaya, kesetiaan rakyat jelata inilah yang telah menjadi asas serta landasan yang membolehkan rakyat dan negeri aman makmur seperti yang dinikmati hingga sekarang. Suasana aman damai serta makmur ini perlu dipelihara oleh setiap golongan. Untuk itu, Patik dan rakan-rakan dalam pentadbiran negeri sentiasa menekankan peri pentingnya perpaduan di kalangan rakyat dan betapa pentingnya perlembagaan negara dan undang-undang negeri sentiasa dipatuhi dan dihormati. Patik sentiasa mengingatkan rakyat supaya jangan disemai benih perpecahan, kelak yang bakal dituai ialah bencana kehancuran. Jangan dibaja sentimen permusuhan, kelak yang bakal subur ialah gejala pergaduhan. Dan jangan disiram pokok hasutan, hasilnya kelak mengancam keselamatan. Ampun Tuanku, selaku memanda Menteri Besar, Patik sentiasa berdoa kepada Allah agar tidak dialpakan segala butir-butir mutiara nasihat Tuanku dalam mentadbir negeri ini. Ketika bertitah pada istiadat perlantikan Menteri Besar pada 3 Disember 1999, Tuanku seraya menitahkan, sebagai pemimpin diamanahkan oleh rakyat untuk mentadbir negeri ini, maka beta sangat berharap semua sifat yang terpuji, iaitu sifat mahmudah, merangkumi amanah, adil, jujur, ikhlas, bertanggungjawab dan lain-lain nilai murni, hendaklah menjadi amalan dan dihayati dari semasa ke semasa dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab. Menjiwai peri pentingnya nasihat Tuanku ini, ia turut mengimbau akan nukilan seorang ulama tersohor dunia Melayu abad ke-17 dalam kerajaan Aceh, iaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam karyanya Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja, yang membawa pesan Sultan Iskandar Sani bahawa peranan para wazir hendaklah sentiasa jujur, adil, berilmu, beradab sopan, bertakwa dan memelihara maruah raja. Berbekalkan titah nasihat ke bawah duli Tuanku, alhamdulillah, kejayaan demi kejayaan telah dicapai, dan bersempena dengan istiadat gemilang ini, Patik pohon perkenan untuk menyembah maklum kemajuan rakyat dan negeri. Hasil negeri terus meningkat kepada 820.28 juta ringgit pada tahun 2011 berbanding 793.1 juta ringgit pada 2010. Kutipan hasil juga meningkat dan melebihi unjuran bajet, iaitu 4.5% pada tahun 2011. Ini mencerminkan peningkatan prestasi kerajaan negeri dari segi pungutan hasil. Patik yakin jumlah pungutan hasil juga akan melepasi sasaran bagi tahun 2012. Ekoran pungutan hasil yang meningkat ini telah membolehkan kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 321 juta ringgit bagi pembangunan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi, membangunkan modal insan, menyediakan prasarana awam dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Jumlah ini mencatatkan rekod paling tinggi yang pernah diluluskan dalam sejarah bajet negeri. Agensi dan anak-anak syarikat negeri juga turut menunjukkan prestasi yang membanggakan. Antara contoh-contoh kejayaan melibatkan Lembaga Air Perak yang telah mencatat keuntungan sebelum cukai pada tahun 2011 sebanyak 104.32 juta ringgit berbanding 68.24 juta ringgit pada tahun 2008.
Begitu juga dengan rezap Lembaga Air Perak melonjak kepada RM594.27 juta. Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak turut menunjukkan prestasi membanggakan apabila mencatat keuntungan selepas cukai sebelum kepentingan minoriti sebanyak 109 juta pada tahun keuangan 2011 berbanding 57.9 juta ringgit pada tahun 2008. Alhamdulillah, berkat suasana aman, kondusif serta mesra pelabur, pada tahun 2011, negeri Perak telah berjaya menarik pelaburan bernilai 9.94 bilion ringgit. Setakat Februari 2012, pelaburan bernilai 983 juta ringgit telah diluluskan untuk negeri Perak. Dianggarkan kira-kira 3,672 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Sempena tahun melawat negeri Perak 2012, kerajaan negeri berusaha untuk mencapai sasaran 5 juta pelancong. Melalui penambahbaikan produk-produk pelancongan dan peningkatan jumlah pelancong, ia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri dan juga peluang-peluang pendapatan untuk rakyat. Ampun tuanku, dalam konteks kesejahteraan hidup rakyat, kerajaan telah melaksanakan usaha membasmi kemiskinan dengan gigih melalui pendekatan holistik dan mekanisme bersepadu melibatkan pelbagai agensi. Ini dilakukan melalui pelbagai cara, termasuk memberi bantuan program ekonomi bagi menjana pendapatan, program latihan dan motivasi dengan memperkasakan kemahiran diri dan semangat, program bantuan rumah secara bina baru, baik pulih atau sewa rumah, bantuan kebajikan untuk orang tua, kanak-kanak dan orang kurang upaya, bantuan persekolahan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin, bantuan saham dan skim mikrokredit. Melalui kaedah ini, bagi tahun 2011, seramai 7,608 ketua isi rumah di negeri Perak telah dapat dikeluarkan dari kepompong kemiskinan. Di samping itu, menjelang hujung tahun 2012, kerajaan negeri yakin golongan miskin tegar seramai 1,875 ketua isi rumah yang telah dikenal pasti akan dapat disifarkan. Dalam menjadikan negeri Perak sebagai sebuah negeri berasaskan ilmu pengetahuan, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai pendekatan dan strategi bagi menyubur dan merimbun kemajuan pendidikan. Sehingga kini negeri Perak telah mempunyai 15 institut pengajian dan pengajian tinggi awam dan 29 institut pengajian tinggi swasta. Antaranya Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2 kampus Universiti Teknologi Mara yang merupakan kampus cawangan terbesar di negara ini, Universiti Teknologi Petronas, 2 kampus UniKL, Institut Perguruan Ipoh, Open University, Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuwait International University, Segi University College, Wawasan Open University dan beberapa lagi yang kini sedang dalam perancangan. Sukacita juga patut menyembah maklum bahawa kelulusan telah diperolehi dari Kementerian Pengajian Tinggi untuk menaik taraf College Islam Darul Ridwan atau KISDAR kepada College University yang diberi nama College University Islam Sultan Azlan Shah atau KUISAS. Dengan kenaikan taraf ini, kolej tersebut akan menjadi tonggak dalam melahirkan lebih ramai para ilmuwan. Penubuhan Ma'had Tahfiz menjadi satu lagi mercu tanda pendidikan Islam yang telah dimulakan pada tahun 2010, kini dikembangkan ke hampir semua daerah-daerah negeri Perak. Bagi memastikan lepasan Ma'had Tahfiz dapat melanjutkan pengajian mereka, kerajaan negeri telah mengumumkan penubuhan Kolej Darul Quran dan Hadis bagi menampung lulusan Ma'had Tahfiz melanjutkan pengajian mereka
ke peringkat diploma. Dalam usaha untuk membina potensi pelajar-pelajar daripada kalangan keluarga luar bandar berpendapatan rendah, kerajaan negeri telah bersetuju menubuhkan 2 buah asrama Aman Jaya, iaitu di Taiping dan Ipoh, dengan memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit. Asrama Aman Jaya di Taiping telah mula beroperasi dan penempatan pelajar telah bermula pada bulan Januari 2012 dengan pengambilan kumpulan pertama seramai 90 orang murid darjah 5 dan 6 dari kalangan keluarga berpendapatan rendah. Manakala dalam konteks pembangunan masyarakat orang asli, sukacita patut memaklumkan bahawa sehingga setakat ini negeri Perak menjadi antara negeri yang terawal merizabkan tanah penempatan untuk orang asli. Sebagai tanda pengiktirafan serta tekad memajukan masyarakat orang asli, kerajaan negeri menyediakan peruntukan pengupayaan orang asli sebanyak 2 juta ringgit, peruntukan kecemerlangan murid orang asli, mewujudkan majlis perundingan orang asli, dan seorang anak orang asli telah dilantik sebagai pegawai khas kepada Menteri Besar. Ampun tuanku, usaha penambahbaikan perkhidmatan awam di negeri Perak juga telah menghasilkan kejayaan. Pejabat setiausaha kerajaan negeri telah diberikan penarafan 4 bintang, manakala Majlis Perbandaran Manjung menjadi antara 5 pihak berkuasa tempatan yang terbaik di Malaysia. Pejabat Keuangan Negeri dan Majlis Perbandaran Manjung mendapat persijilan MSISO 9001-2008, manakala pejabat setiausaha kerajaan negeri, pejabat pengarah tanah dan galian negeri, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri dan beberapa buah pejabat daerah dan tanah serta pihak berkuasa tempatan telah berjaya mendapat sijil amalan persekitaran berkualiti 5S. Di samping itu, Pejabat Keuangan Negeri telah diberi penarafan 4 bintang Index Accountability bagi 3 tahun berturut-turut. Penarafan 4 bintang adalah penarafan tertinggi. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pula telah berjaya menyelesaikan 13,085 fail permohonan sejak Februari 2009 dan menyelesaikan 8,117 fail yang tertunggak dalam tempoh 1,5 tahun. Proses penukaran nama atau hak milik di pejabat tanah dan galian pula kini boleh dilakukan dalam tempoh 1 hari sahaja. Sejak Februari 2009 sehingga 15 Februari 2012, sebanyak 49,927 hak milik tanah yang baru telah berjaya dikeluarkan. Bagi merakyatkan pentadbiran negeri, pendekatan 3P iaitu turun padang, menyelami perasaan dan memberikan penyelesaian dengan tema tiada tertinggal, tiada terpinggir telah dilaksanakan. Kesannya, rakyat kini semakin dekat dengan pentadbiran negeri. Ampun tuanku, kejayaan dan kecemerlangan prestasi yang telah dicapai itu adalah kesinambungan dari pelbagai kejayaan yang terus-menerus dicapai sejak kerajaan negeri diterajui semula oleh Barisan Nasional dari 6 Februari 2009. Dalam kerangka program transformasi yang sedang rancak dilaksanakan oleh kerajaan negeri, Gagasan Perak Aman Jaya yang menetapkan 7 bidang keberhasilan utama telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam setiap KRA itu. Tanpa kerjasama dan persefahaman yang erat di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, segala kejayaan itu tidak mungkin dapat dicapai. Oleh itu, pada kesempatan ini, patut mohon perkenan untuk merakamkan setinggi penghargaan serta ucapan berbanyak terima kasih kepada kerajaan persekutuan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Diraja Muhammad Najib Tun Abdul Razak.
Patut bagi pihak seluruh warga perkhidmatan kerajaan dan sekalian rakyat jelata melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta pedoman yang telah membolehkan negeri tercinta ini diurus tadbir dengan sempurna dan aman. Segala petanda positif ini adalah berkat naungan serta tunjuk ajar daripada ke bawah duli Tuanku yang sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan rakyat dan negeri. Ampun Tuanku, sebelum mengakhiri ucapan ini, patut bagi pihak hamba rakyat negeri sekali lagi merafakkan sembah, menjunjung kasih dan ucapan setinggi-tinggi tahniah serta ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan Tuanku yang ke-84. Patut sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala semoga duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku dan duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri serta seluruh kerabat diraja sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sihat wal afiat serta dilimpahi rahmat dan nikmat kesejahteraan, keimanan dan keberkatan. Patut juga sentiasa menadah tangan memohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala semoga negeri Perak Darul Ridwan yang tercinta ini terpelihara dan sejahtera di bawah payung pemerintahan duli Tuanku. Bertuah rumah ada tuanya, bertuah negeri ada pucuknya. Elok kampung ada tuanya, elok negeri ada rajanya. Bila rumah tidak bertua, bencana datang, bala menimpa. Bila negeri tidak beraja, hina menempa bangsa sengketa. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patut mohon diampun. Demikianlah beruntungnya negeri bertuah ini memiliki raja yang bestari, memerintah negeri menjadi bahari. Sekianlah ucapan patut menjunjung kasih Tuanku, dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku, titah diraja. Dengan titah dipersilakan Yang dihormati Tuh Amar Seri Diraja Datuk Ayub bin Hashim, Setiausaha Dewan Negara Perak Darul Ridwan, menghadap membawa masuk warkah titah ucapan diraja. Yang dihormati Datuk, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kemuliaan ke atas takhta pemerintahan dan penganugerahan rahmat ke atas kerajaan negeri Perak Darul. Hamba-Mu ini melafazkan kalimah kesyukuran kerana dengan limpah ihsan dari-Mu jua, hamba-Mu dikurniakan usia dan keafiatan dapat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan kali ke-84. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat baginda, begitu juga ke atas para tabi'in dan para ulama. Alhamdulillah, sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Beta dapat berlangsung dalam suasana negara yang kekalaman lagi hamun. Negara terus berjaya mencapai pertumbuhan ekonomi positif serta terus berupaya melaksanakan pelbagai program pembangunan. Di peringkat negeri, hasil kerajaan berjaya ditingkatkan dari 793 juta ringgit dalam tahun 2010 kepada 820 juta ringgit dalam tahun 2011, diunjurkan meningkat kepada 865 juta ringgit dalam tahun semasa. Keyakinan pelabur juga meningkat. Dalam tahun 2011, Kerajaan Beta telah berjaya menarik komitmen pelaburan sejumlah 9.94 bilion ringgit, 8.78 bilion ringgit komitmen pelaburan langsung asing dan 1.16 bilion ringgit komitmen pelaburan tempatan. Pelaburan tersebut diunjurkan dapat mewujudkan hampir 6,500 peluang pekerjaan. Amatlah penting dipastikan bahawa peluang pekerjaan baru yang diunjurkan itu akan diisi oleh warga tempatan. Hasil dan nikmat pembangunan sepenuhnya tidak akan tercapai jika setiap pekerjaan baru yang diwujudkan akan menambah kehadiran satu lagi tenaga kerja asing. Negara pada hari ini telah mempunyai bilangan tenaga kerja asing yang tinggi, sedangkan anak-anak tempatan memilih untuk menganggur. Ini adalah satu ironi. Oleh itu, perlu segera ditangani ironi keadaan sumber tenaga kerja ini dengan memperkenalkan formula yang berupaya menarik minat anak-anak muda tempatan untuk mengisi setiap pekerjaan baru yang diwujudkan. Kutipan zakat mencatatkan peningkatan dari 70.3 juta ringgit dalam tahun 2010 kepada 86.1 juta ringgit dalam tahun 2011. Pelbagai inovasi diperkenalkan dari segi menambah baik kaedah agihan zakat, terutama kepada golongan fakir miskin. Membela nasib fakir miskin adalah satu tanggungjawab besar yang wajib disempurnakan oleh para ulama dan umara. Adalah penting dipastikan tidak ada berlaku kemiskinan di kalangan warga dalam sebuah negara yang makmur dan kaya dengan pelbagai sumber. Ukuran kemajuan sesebuah negara hendaklah turut dirujuk kepada faktor agihan kekayaan serta berkesan supaya kemiskinan dapat dihapuskan dalam arti kata sebenar. Untuk itu, pelbagai program membela nasib golongan miskin telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Beta. Program pemasbian kemiskinan yang efektif adalah program yang pada akhirnya
berjaya memerdekakan insan-insan miskin keluar secara kekal dari orbit kemiskinan dan tidak lagi memerlukan ihsan bantuan dari pihak lain. Produktiviti negeri akan dapat ditingkatkan jika sumber kekayaan negeri dan sumber manusia dapat digabungkan secara produktif. Setiap warga yang mahu melihat negerinya mencapai kemajuan wajib berfikir secara produktif, menggunakan masa secara produktif dan menggunakan tenaga secara produktif. Amatlah malang kepada negeri dan warga jika terlalu banyak sumber pemikiran, masa dan tenaga digunakan untuk perkara-perkara yang bukan sahaja tidak produktif, malah berunsur destruktif. Negeri akan bertambah maju dan insya-Allah dilimpahkan rahmat serta dilimpahkan kesejahteraan jika warga di negeri ini mempunyai niat ikhlas dan mengamalkan sifat ikhlas. Keamanan dan keharmonian adalah tunggak utama untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran sebuah negara. Oleh itu, keamanan dan keharmonian bukan sahaja wajib dipelihara setiap masa, malah adalah menjadi tanggungjawab bersama setiap warga untuk tidak mencetuskan perkara-perkara yang boleh menjejaskan keamanan dan keharmonian hidup. Negara ini tertubuh sebagai sebuah persekutuan melalui hasil rundingan. Berunding adalah adab dan budaya kita ketika kita membangunkan sebuah negara merdeka. Kejayaan mencapai kata sepakat dihasilkan melalui rundingan, termasuk rundingan dengan 9 Raja Melayu di setiap negeri yang beraja. Malah kata sepakat turut diperoleh antara pemimpin agama, pemimpin kaum dan pemimpin politik melalui kaedah berunding. Negara ditakbir urus berdasarkan prinsip keluhuran, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Undang-undang utama yang dikenali sebagai perlembagaan menjadi kompas panduan kita bernegara dan bekerajaan. Demi kelangsungan sebuah negara yang aman dan harmoni, demi memastikan setiap warga mendapat perlindungan hak dan kesesamaan, prinsip kedaulatan undang-undang wajib dipertahankan pada setiap masa. Tahap keyakinan warga terhadap prinsip kedaulatan undang-undang dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap instrumen-instrumen yang diamanahkan untuk menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang dan pengurusan keadilan perlu mencerminkan berlakunya amalan yang telus dan saksama disempurnakan melalui badan kehakiman yang bebas serta dianggoti oleh barisan hakim yang berwibawa. Keyakinan warga kepada prinsip kedaulatan undang-undang juga perlu disokong oleh badan-badan penguatkuasa undang-undang yang berintegriti lagi dihormati. Jika kaedah siasatan dan tahanan serta proses pendakwaan dan perbicaraan mula dipertikaikan kerana warga merasakan kegelinciran keadilan telah dilakukan, ia merupakan titik membenihkan keraguan warga terhadap institusi perundangan negara. Ketidakyakinan warga kepada institusi undang-undang akan mendorong warga untuk memilih bertindak tanpa menghiraukan lagi prinsip kedaulatan undang-undang.
Apabila warga mula mengetepikan undang-undang dan tidak lagi meletakkan kepercayaan kepada agensi penguatkuasa undang-undang, malah turut meragui integriti mahkamah, dibimbangkan negara sedang berada di ambang yang membolehkan berlakunya anarki. Perbezaan pendirian dan tafsiran adalah lumrah hidup insan. Namun, perbezaan pendirian dan tafsiran hendaklah dihala untuk mencari kata sepakat bagi membina masa hadapan negara dan warga yang lebih gemilang. Tidak ada perdamaian dapat dicapai secara kekerasan. Malah kekerasan ternyata lebih berpotensi meningkatkan perasaan benci dan menyuburkan dendam permusuhan yang berpanjangan. Tidak ada formula segera yang dapat merungkai masalah yang kusut, malah dibimbangkan formula berbentuk instan mungkin akan menambah rumitkan keadaan dan berpotensi pula mencetuskan bebanan baru pada negara. Usaha perdamaian memerlukan ketabahan dan keberanian di pihak yang bertelagah untuk melakukannya, kerana ia menjejas ego manusia. Perdamaian dapat dicapai melalui budaya perundingan. Menghidupkan dan mengembalikan budaya perundingan adalah satu keperluan di dalam konflik. Budaya perundingan mengutamakan usaha untuk memenuhi kebenaran. Kebenaran akan ditemui melalui pemikiran yang rasional dalam semangat sedia ditegur di samping menegur. Kebenaran tidak mungkin ditemui dalam semangat masing-masing mahu mendapat kemenangan mutlak. Dalam setiap perselisihan tidak ada pihak yang betul semua dan tidak ada pula pihak yang salah semua. Utamakanlah keamanan dan keharmonian. Semaikan di dalam jiwa dan sanubari semangat perundingan untuk mencari, menegak dan mempertahankan kebenaran. Beta hargai persepakatan yang beta peroleh daripada Paduka Nenda Raja Muda, Paduka Nenda Raja Dihili, semua raja-raja bergelar, waris negeri, kerabat diraja, orang besar dan ahli Dewan Negara membantu beta dalam memenuhi amanah sebagai Amirul Mukminin. Beta hargai ikrar tak setia yang dilafazkan oleh Memang Jabatan Besar bagi pihak rakyat di bawah naungan pemerintahan beta. Beta menzahirkan penghargaan kepada ahli-ahli Majlis Masyarakat Kerajaan, para hakim, ahli-ahli Dewan Negeri, para ulama, para umarah Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, badan-badan beruniform, para penghulu dan imam, serta jabatan kuasa kemajuan kampung yang masing-masing telah menyempurnakan amanah untuk membantu supaya negeri ini terus dapat dibangunkan dalam suasana aman dan warga berada dalam sejahtera. Demikian juga penghargaan beta kepada pihak swasta, badan-badan sukarela, badan-badan kebajikan, pertubuhan belia, badan-badan sukan serta warga keseluruhannya yang telah memperlengkapkan usaha-usaha pembangunan yang dirintis oleh kerajaan kita. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah mempertemukan kita ke jalan yang mendapat berkat dan reda darinya dan memakbulkan hasrat kita untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera dan mendapat keampunan darinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Maha Mulia, Raja Permaisuri, bersama-sama Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Teramat Mulia, Raja Puan Besar, serta Duli Yang Amat Mulia, Raja Dihile Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Amat Mulia, Raja Puan Muda, berangkat ke Kamar Diraja untuk beristirahat. Istiadat berhenti rehat selama 15 minit. Para penerima anugerah diminta mempersiapkan diri untuk istiadat penganugerahan. Setelah menyelesaikan diri seawal mungkin, sila mengambil tempat bagi memudahkan pihak Rustia membuat semakan terakhir. Terima kasih. Khabar? Tahniah. Tahniah. Sebelum makan. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Apa kita? Batu pulih di Balai Serabau ni. Air pulih kan, kita punya pulih. Banyak lagi. Yalah. Okey.
Belum ajak. Okey, okey. Ni sikit air nari cepat sikit kan? Cepat kan? Setengah, dalam 11.5 dia kot. Tak boleh? 12 berapa? Over dia agak over apa? Kata dalam pukul 12. Oh habis. Okey lah. I pun balik tu kan, ada check out lah. Saya check out. Check out. Buka dalam pergi bilik air dulu. Yes, mana? Tok, kawan. Baik, baik. Mana? Ha? Mana? Di Jerman. Tahu ni macam mana? Tak tahu, tak tahu. Ha? Oh, dia tak tahu. Ha. Bila lagi tu? Dah, kata tadi nak beli jauh tak ada. Mana dia apa nama? Tadi saya cakap. Sini je lah kita tengok. Itulah. Kadang balik-balik jumpa-jumpa. Kalau dia tak jumpa kan? Kalau tak kan lah. Nak jumpa kawan-kawan kat Perak. Maintain. Datang tak boleh. You going for Chiang Mai tak boleh. Ada. Ayam tak ada, dia tak beritahu. You want to play lah. Bila tu? Di 30th ni. Dia apa? Ada tak? 30th apa? 30th ni. 30th of June. End of next month lah. Ada, tak jauh tak beritahu. Beritahu kan boleh beritahu lah. You want to put no one? Tak tentu lah kan, dia tak tengok apa. Program kita lah. You very busy. Dah tengok. Kalau macam itu ada booking dah bayar kan dia. You patut nak pergi kan? Dan okey lah. Cancel. Kita menentu. Kalau dekat state tu different. Itu dekat dah. Log in dah kira dia tidak ya. Kadang-kadang. Dia certificate. Janganlah kalau dia orang declare tu. Ada ini itu kan salah. Kalau nak pergi beritahu ya. Kita bayar rugi. Surat. Kalau dia ada tulis tu once you paid tu dia nombor ni kita faham. Kau kata nak pergi mana tu? Afrika kan? No, itu Mauritius. Mauritius. Itu tuan tunjuk dengan kita punya. Saja Dia kasih dekat. We went down there all the way bawa tiket pergi ni. Enggak ada. Sembah boleh tunggu. Kita foto lu ambil ni apa dia kan? habis habis beli tiket duduk berapa hari. Oh, dia orang pergi tengok lah. Dia pergi. Oh, pergi tengok. Oh, pergi. Reki. As you to go. How was the jockey? Mau. Reki. Coba. Jockey yang mahal. Very costly ni jok. So you mana? Dia pergi dapat Datuk Seri apa? Yang Jalan makan angin lah juga. tapi tak apa dari sini. Yes. Hormat. Kepada para penerima sila ambil perhatian. Kepada para penerima sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Paduka Seri Sultan berkenan untuk menerima menghadap penerima darjah yang membawa gelaran Datuk Seri iaitu SPCM, SPMP dan SPTS dan bersama isteri sahaja di Bilik Kuning kelak. Sekali lagi sukacita saya maklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Paduka Seri Sultan berkenan untuk menerima menghadap selepas penerimaan anugerah darjah-darjah yang membawa gelaran Datuk Seri iaitu SPCM, SPMP dan SPTS sahaja bersama isteri menghadap selepas menerima anugerah di Bilik Kuning. Sekali lagi saya maklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Paduka Seri Sultan berkenan untuk menerima menghadap penerima anugerah yang membawa gelaran Datuk Seri sahaja yang akan menghadap di Bilik Kuning selepas istiadat penganugerahan berlangsung di Balai Rung Seri ini. Terima kasih.
Sekali lagi sukacita saya maklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Paduka Seri Sultan berkenan untuk menghadap penerima anugerah yang membawa gelaran Datuk Seri sahaja di Bilik Kunin selepas selesai istiadat penganugerahan darjah kebesaran ini, iaitu darjah kebesaran SPCM, SPMP dan SPTS sahaja yang akan mengambil tempat di Bilik Kuning untuk istiadat menghadap Duli Tuanku selepas penerimaan anugerah. Jadi kepada penerima anugerah SPCM, SPMP, SPTS bersama isteri diminta mengambil tempat di Bilik Kuning setelah selesai istiadat penganugerahan di Balai Rong Seri ini berlangsung. Terima kasih.